Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Adham bin Muhammad Mustafa. Nombor pendaftaran 04 DUB 21F2012. Okey, sekarang ini saya akan menunjukkan cara membuat floor plan dengan menggunakan AutoCAD. Okey, mula-mula sekali kita pergi dekat bawah tu, kita tulis MV Setup untuk kita melakukan format dia ataupun untuk kita buat bingkai. Selepas itu kita type N untuk no, dan kita type lagi sekali M untuk metrik, dan kita pilih skala 50 kerana di dalam format dia memberi skala 1/50. Lepas itu width dia kita buat 420 dan height dia kita membuat 297. Okey, selepas itu kita tekan enter dan kita automatic kita dapat bingkai dia. Selepas itu kita pergi offset, kita offset dia sebanyak 500. Kita offsetnya ke dalam. Okey. Selepas kita offsetnya ke dalam, kita offset pula dia untuk kita mendapatkan garisan untuk kita menulis pada bahagian bawah itu. Okey, kita offset 3900 untuk petak pertama dan kita escape. Selepas itu kita offset sekali lagi 3100. Lepas tu tekan enter. Lepas tu kita escape. Lepas tu kita offset lagi sekali 3000. Alright. Lepas tu kita offset 3000 sekali. Lepas tu escape. Lepas tu kita offset lagi sekali 3500. Alright. Okey, selepas kita dapat pembahagi itu, kita buat pembahagi bahagian bawah pula. Okey, kita offset lagi sekali. Kita offset dia sebanyak 700. 1, kita offset ke atas. 2 dan 3. Alright. Selepas itu kita trim bahagian-bahagian yang tidak diperlukan. Okey. Kita trim je. Alright. Okey, selepas itu kita dapat dia punya kotak format. Alright, seterusnya kita pergi dekat layer properties untuk kita type dia punya layer properties. Okey, kita isi saja, kita salin saja apa yang diberikan berdasarkan kertas plan itu. Kita salin saja. Itu kita tukar apa yang patut. Kita salin betul-betul. Dengan apa yang diberikan. Alright. Okey. Bila selesai itu, kita enter je.
Okey, seterusnya kita pergi kat layer property dan kita pilih text untuk kita tulis, untuk kita type. Okey, kalau rotate macam ni, kita pergi je dekat rotate tu, kita pusing balik je. Alright. Okey, selepas itu kita kecilkan sikit tulisan dia. Kita pergi kat MO property untuk kita kecilkan tulisan. Kita pergi dekat text, kita pergi kat height dia. Okey, saya menggunakan skala 150 saja untuk ketinggian text itu. Okey, selepas itu kita pergi copy saja dan kita copy, kita letak saja untuk memudahkan kita tulis balik nanti. Okey, kita letak dulu. Alright. Okey. Okey, selepas itu kita double klik saja, lepas tu kita tukar dia punya nama. Kita tulis balik. Alright. Alright, siap kita tulis balik semua itu. Lepas itu kita isilah apa yang patut. Okey, selepas siap kita tulis dia punya format tu, kita pergi pula bahagian lukisan. Kita pergi kat layer property, kita pilih grid dan kita pergi kat line, kita buat line dia. Kalau kecil sangat, kita besarkan sikit dia punya line. Kita pergi dekat MO property dan kita pilih dia punya size. Saya memilih size 30 untuk line itu ya. Lepas itu kita offset dia sebanyak 1500 dan 3500 berdasarkan plan lukisan dia. Lepas itu kita buat pula line melintang dan kita offset dia juga sama, iaitu 1500 dan 3500. Lepas itu kita besarlah garisan itu kalau tak nampak. Okay, kita besar-besarkan dia. Alright. Okey, seterusnya kita pergi pula pada bahagian kolom. Kita pilih dari property dulu. Lepas tu kita pergi kat line, kita buat je. Lepas tu kita tulis saja saiz kolom itu, iaitu 150 kali 150. Alright. Okey. Lepas tu kita pergi kat line. Kita buat garisan pada tengah-tengah untuk kita mendapatkan ketepatan tengah-tengah dia. Okey. Alright. Okey, lepas itu kita copy dia. Kita copy dia untuk kita letak dia pada bahagian yang sepatutnya. Okey, kita copy tekan tengah-tengah macam tu. Okey. Kita letak je pada bahagian kolom yang asal. Alright. Alright, apabila selesai, okey, kita padam balik yang tu, kita delete saja. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada bahagian brick wall. Okey, untuk membuat brick wall ini kita hanya offset sahaja garisan yang telah kita buat tu. Kita offset sebanyak 112.5. Okey, kita offset saja. Offset ke atas dan offset ke bawah.
Atas. Okey, selepas selesai kita offset semua bahagian tu, kita klik semua garisan yang kita offset tadi untuk kita tukarkan ia kepada layer property yang betul. Okey, kita pergi layer property, kita pilih wall. Alright. Oh, ada tertinggal. Kalau ada tinggal tak apa, kita klik balik dan kita tekan balik. Alright. Selesai bahagian brick wall. Okey, seterusnya kita pindahkan ia ke tepi sedikit untuk kita dapatkan ia punya center tu tengah-tengah. Alright. Okey, supaya senang untuk kita buat kerja. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian drain. Okey, bahagian drain kita offset juga dia. Kita offset keluar sebanyak 675. Alright. Lepas itu kita klik bahagian kita offset tadi. Kita tukarkan dia kepada apron. Garisan apron. Okey. Seterusnya kita buat dia punya drain. Kita offset lagi sekali sebanyak 225. Kita offset keluar untuk kita dapatkan dia punya size drain dia. Alright. Okey. Lepas itu kita repeat offset. Kita offset sekali lagi sebanyak 50 untuk kita dapatkan bahagian tepi drain itu. Kita offset sebanyak 50 saja. Offset sekali ni. Okey. Okey, selepas itu kita trim bahagian yang tak perlu. Saya silap buat. Kita trim betul-betul. Kita pilih garisan yang betul-betul kita tak nak, kita trim. Okey. Kita trim saja.
Okey, siap. Kita punya bahagian brick wall, column and drain. Okey, seterusnya kita akan membuat dia punya counter ya. Okey, kita offset kepada 300. Offset 300 ke kanan dan 300 ke kiri. Lepas itu kita klik dia punya line, kita tukarnya kepada line door. Okey, selepas itu kita offset pula kepada 1500. Okey. Okey, selepas itu kita klik dia punya line. Kita tukar kepada line door. Okey, kita pilih line door dan kita tekan line dan kita buat satu line di tengah-tengah tu. Okey. Lepas tu kita trim yang tak guna tu. Okey. Lepas tu kita trim bahagian yang tak diperlukan. Alright. Kita trim semua bahagian yang tidak diperlukan supaya tidak mengacau kerja-kerja kita ya. Alright. Okey. Selepas itu maaf yang ni saya tersilap buat rasanya. Okey, tak apa, selepas ni saya betulkan balik. Saya tersilap buat. Maafkan saya. Okey, saya back balik. Dan saya trim dulu sepatutnya. Saya patutnya trim dulu line di tengah tu. Okey, lepas tu baru saya pilih layer property untuk line grid. Line hidden, maaf saya. Saya pilih line hidden. Lepas tu saya pergi kat line, saya tekan dan saya buat line baru. Okey, lepas tu saya besarkan sedikit line tu. Saya besarkan dengan menggunakan saiz 30. Alright. Lepas itu saya sudah dapat lukisan untuk counter ya. Okey, seterusnya saya buat pula pada counter bahagian sebelah kiri. Sama seperti tadi, saya offset juga. Saya offset kepada 300 sebelah kanan dan 300 sebelah kiri. Selepas itu saya offsetnya kepada 1000 untuk kepanjangan dia. Saya offset kepada 1000 untuk panjang dia. Okey. Lepas itu saya tukar line tu kepada line door. Alright. Okey, lepas tu kita trim line yang tidak diperlukan. Okey, selepas itu saya tambah sedikit line untuk kita trim line yang tidak perlukan supaya mudah untuk kita sambung line baru nanti. Okey, selepas itu saya extend line yang saya buat tadi. Saya extend dan ia supaya menjadi satu kotak yang diperlukan lah. Okey, selepas itu saya trim garis yang tidak diperlukan. Alright. Pastikan kita trim pada line yang tepat dia, jangan tersalah trim line. Okey. Saya pergi pada garisan hidden dan saya buat garisan baru. Sama macam tadi. Okey. Lepas tu saya besarkan line tu pada saiz 30. Okey. Alright. Okey, seterusnya saya trim line yang masih ada tertinggal. Saya trim untuk kemaskan lagi lukisan. Okey. Alright. Selepas itu saya offset pula pada bahagian bawah untuk saya melakukan window 1. Okey. Window 1 kita memerlukan
jarak 1200 mm kali 450 mm ya. Okey. Dia punya window frame tu kita gunakan saiz 50 mm. Window frame 50 mm kali 100 mm. Okey, lepas tu kita offsetkan dia supaya kita bagi kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 window yang tersenarai dalam plan lukisan floor plan. Okey. Alright. Bila kita siap membuat 6 window itu, lepas tu kita buat pula window frame. Okey. Lepas itu saya klik pada line window itu untuk saya tukarkannya kepada garisan window yang color kuning. Alright. Selepas itu kita trim garisan yang tidak diperlukan. Okey. Alright, seterusnya pula kita pergi kepada window 2. Saiz window 2 adalah 2400 mm kali 1400 mm. Okey, sama macam tadi. Kita buat garisan untuk kita offsetkan je. Kita offset pada sebelah kanan itu saya offset sebanyak 25 dan sebelah kiri itu saya offset sebanyak 50 untuk jarak dia dari kolom. Jarak dia dari brick wall. Okey. Okey, trim pada garisan yang tidak diperlukan. Okey, lepas tu kita buat window frame. Alright, kita klik pada garisan untuk kita tukarkan kepada line window. Okey, setelah itu ulang perkara yang sama, iaitu kita trim garisan yang tidak diperlukan. Okey, kerja-kerja trim ni sangat memerlukan kesabaran je. Kita perlu sabar untuk membuat trim ni. Ia mudah sebenarnya, tapi kita memerlukan kesabaran untuk membuatnya. Alright. Okey. Okey, cantik. Okey, seterusnya kita offset pada bahagian brick wall tepi itu untuk kita membuat pintu. Untuk kita membuat door 1 and door 2. Okey, kita pilih circle dan kita masukkan diameter 1000 untuk door 1. Lepas tu kita buat garisan tengah-tengah untuk kita trim dia supaya mudah. Macam tu, supaya mudah untuk kita dapatkan objek pintu itu. Lepas tu kita movekan dia. Terletak pada bahagian yang bahagian pintu. Alright. Seterusnya kita buat untuk door 2 pula. Pintu yang kedua, diameternya kita memilih diameter 850 mm diameter. Okey, macam tadi, macam sama je, kita buat garisan untuk kita trimkannya. Alright. Lepas tu kita move dia punya objek dan kita letak pada bahagian door 2. Alright. Okey, lepas tu kita trim garisan yang tidak diperlukan macam biasa. Alright. Kalau korang tak nak trim pun, korang boleh delete saja. Klik pada line tu and delete. Alright. Lebih mudah. Tapi kena berhati-hati. Jangan tersilap delete. Macam saya tidak delete tadi, saya back balik. Tu saya delete, saya trim. Alright. Seterusnya kita tambah pada bahagian pintu itu. Okey. Kita buat line saja, kita tambah saja. Okey. Cantik. Okey, selepas tu kita offsetkannya sebanyak 50 mm keluar, ya, bukan ke dalam, 50 mm keluar. Okey, macam tu. Sama juga untuk pintu yang pertama. Okey.
Okey, selepas itu kita pergi dekat line, kita buat dia punya drop. Untuk pintu 2 ini, door 2 dropnya sebanyak 50 mm. Dan untuk pintu pertama ataupun door 1, dropnya sebanyak 100 mm. Okey, kita copy saja. Okey, selepas tu kita trim bahagian door 2 and door 1. Okey, selepas itu kita buat pula syurak menggunakan garisan hidden. Okey, saya klik dia punya line dan saya besarkan sedikit kepada 30 mm saiz dia. Alright, lepas tu kita move dia ikut kesesuaian tempat lah. Okey, saya tukar balik kecil sikit, cantik, supaya dia kelihatan kemas, lebih kemas. Okey, selepas itu kita buat pula bulatan untuk kita letakkan tulisan window 2 dan window 1. Okey, kita buat garisan. Okey, selepas kita buat bulatan, kita buat garisan ke bawah tu. Okey, kita buat garisan baru. Alright. Okey, sebab itu kita copy dan kita letak dia kat bawah, sebab dia ada 2, atas 1, bawah 1, untuk window 1 dan window 2. Okey, kita rotate dia, balikkan dia. Okey, cantik. Alright, sebab itu kita buat lagi bulatan untuk kita meletakkan tulisan door 1 and door 2. Okey, ikut kesesuaian saiz yang kita nak. Okey, kita buat saja, kita boleh baiki mengikut kesesuaian saiz yang kita rasa sesuai lah. Alright, kita boleh adjust balik. Okey, okey, selepas itu kita buat tulisan pula. Kita pergi kat text, kita tulis berdasarkan plan. Kita tulis toilet. Kalau tulisan tu besar, tak ada masalah, kita boleh kecilkan balik nanti. Kalau sangat pun tak ada masalah, kita boleh rotate balik. Okey, saya kecilkan tulisan tu. Saya menggunakan saiz 150. Okey, kita tukar dulu. Pastikan kita menggunakan garisan yang betul ya. Kita memilih garisan teks ya, jangan tersilap. Okey, selepas itu kita copy saja untuk kita memudahkan kita untuk tulis. Di setiap arahan. Okey, kita copy dan kita paste saja pada tempat yang disuruh untuk kita tulis lah. Okey, kita copy, lepas tu kita boleh tukar semula. Okey, contoh macam ada baju tu. Okey, kita boleh kecilkan dia sikit. Pergi kat MO Properties untuk kecilkan dia ya. Okey, lepas tu kita mau masuk ke dalam ikut kesesuaian. Kita padam balik dan kita tulis balik. Okey, lepas tu kita adjust size dan kedudukan mengikut kesesuaian yang kita rasa okey. Alright.
Okey, selepas itu kita buat pula bulatan pada bahagian luar untuk kita tulis 1, 2, 3 dan ABC. Okey, kita pergi dekat circle dan kita buat bulatan mengikut kesesuaian yang kita perlukan. Selepas itu kita copy sahaja bulatan yang kita buat itu untuk mendapatkan saiz yang sama. Okey, supaya kelihatan lebih cantik lah apabila saiz yang kita buat itu sama. Okey, kita letak saja mengikut plan yang diberikan. Okey. Okey, apabila selesai kita meletak di tempat yang sesuai, kita pergi dekat text dan kita tulis. Okey. Okey. Okey, kita movekan dia dan kita ubah saiz mengikut kesesuaian kita lah. Okey. Saya menggunakan saiz 500 untuk 1, 2, 3 dan ABC ni. Saya menggunakan saiz 500. Saya copy semua. Lepas itu saya tukar balik kepada 1, 2, 3 dan ABC. Okey, kita tukar balik. Alright. Okey, cantik. Okey, selepas itu kita buat dimension pula. Okey, kita pergi pada dimension dan pastikan kita memilih layer properties dimension. Kita pilih line dimension yang tepat, iaitu color merah ya. Okey, kita buat dimension. Kita ukur, pastikan ukuran itu tepat dengan plan yang diberikan. Okey. Kalau tak nampak tulisan huruf tu tak apa, kita boleh besarkan je nanti. Okey, kita buat dulu. Alright. Okey, selepas selesai kita buat dimension, kita klik saja pada bahagian dimension yang kita buat tadi untuk kita besarkan dia punya saiz huruf dan saiz anak panah. Kita pergi dekat MO property seperti biasa. Okey, untuk besarkan saiz anak panah kita pergi dekat arrow. Kita pilih saiz yang sesuaian dengan kita boleh memilih saiz mengikut kesesuaian yang kita hendak lah. Okey, sama juga dengan saiz number tu kita boleh mengikut kesesuaian. Okey, kita boleh besar dan boleh kecilkan dia. Jika terlalu besar kita boleh kecilkan dia sikit, jika terlalu kecil kita boleh besarkan dia sikit. Okey, kita hanya pergi dekat MO property saja untuk besarkan dan kecilkan mengikut kesesuaian yang kita mahu. Alright. Okey, selepas pada itu kita terus kepada text untuk kita membuat arahan berkenaan dengan plan ini. Kita pergi dekat anak panah yang ditunjukkan itu, radius tak silap saya. Okey. Lepas itu kita hanya tulis saja seperti yang ditulis di dalam plan lukisan. Okey. Jika tulisan itu kecil tak apa, kita boleh besarkan nanti dekat MO properties. Kita tulis dahulu. Okey. Okey, yang ini terlalu kecil je. Lepas itu saya besarkan dia mengikut skala saiz yang diberikan, iaitu saiz 150. Height, ketinggian dia 150 untuk tulisan arahan di luar inilah, di luar kotak itu.
Okay, 150 ya. Lepas tu kita ulang balik, kita pergi kat radius dan kita buat anak panah dan kita tulis. Okay, kita klik saja untuk kita besarkan dia. Untuk memudahkan korang semua, korang jangan tutup lagi MO property di tepi tu. Korang biarkan ia terbuka untuk memudahkan korang menukar saiznya. Okay. Kita buat saja mengikut apa yang ditulis di dalam plan lukisan. Kita ikut saja, kita copy, kita tulis saja biar sama dengan dalam plan lukisan itu. Okey. Alright, kita besarkan sikit. Kita besarkan saiz dia 150. Alright. Okey. Kita buat yang terakhir ni. Alright, kita besarkan. Okey, cantik. Selesai untuk tulis arahan dia. Okey, selepas hari tu kita tutup MO property di tepi tu. Okey. Alright. Okey. Pada bahagian bawah tu korang kena isi setiap tajuk yang diberikan. Korang kena isi. Untuk mengisi korang hanya copy saja untuk memudahkan korang untuk padam dan tulis balik. Okey. Korang copy dan korang letak pada tempat yang korang nak isi selepas ini. Lepas itu korang padan balik dan korang isi dengan jawapan yang betul. Okey. Alright, selepas pada itu, selepas siap semua sekali lukisan, lepas puas hati kita semak, kita boleh save kepada kertas. Kita pergi dekat bahagian tu, kita memilih untuk kita save-nya. Okey, kita select semua dan kita preview. Okey, selepas jadi macam ni, kita save saja. Kita tulis nama kita ke, kita tulis projek ni ke apa. Kita tulis ikut kehendak kita. Okey, selepas itu kita save. Alright, siap save. Kita boleh padam. Sekian daripada saya, Adi Adham bin Muhammad Mustafa. Saya harap video saya ini dapat membantu korang.